Assalamualaikum. Dia baru masuk lagi. Okey ke? Kan tak? Tempat you all sini hujan sepanjang hari. Rasa macam nak banjir. Kalau tak salah tahun mesti dah banjir depan KFC. Hujan lebat berpanjangan daripada pagi. Dia ada orang tak masuk lagi ni. Saya tengah aktif. Sambil-sambil tu saya nak tanya macam mana you all mentally okay ke? Tak apa Hazim, teman dulu. Bagi barang. Oh, ada isu. Tak ada. Ada ke tak ada duit nak makan ke apa? Boleh abang kat saya. Sekian. Semua dah balik dengan family kan? Tak clear. Hujan kan? Hujan ke kat sana? Tak apa Hafiz. Kalau keluar tak apa. Hari ni insyaAllah kita akan tengok topik file. Topik file ni dia sikit sangat. Sikit je. Saya terang sikit. Lepas tu dia masuk sendiri. Dia tak susah pun. Okay, so harap bersedia lah untuk minggu depan lab assessment lah. Terpulang pada secara lab. Dia nak buat hari apa. Okay, so secara lab minta lah. Ada yang nak buat function, ada yang buat array. So dia akan bercampur lah kat ni soalan tu. So tadi je lah dua topik tu. Okay, so dalam minggu depan insyaAllah kita cuba selesaikan lab assessment. Selepas pada tu boleh kita discuss untuk midterm pula. So tak kalut lah kan. Lepas rayon macam tu lah kita buat midterm lewat sikit. Okay, so ada masa je nak makan kulit kacang, street, lemang. Kita habiskan lab assessment. Nanti kita fikir raya. Midterm kita buat selepas raya. Nantilah minggu-minggu selepas raya. InsyaAllah. Sebab kita ada masa lagi. So tahun ni boleh raya lah puas-puas. Saya puas-puas dalam mak saya pun dah call dah semalam tanya tak boleh balik ke. Boleh lah nak balik tu sebab saya membukit ke Penang. Tapi kasih masa datang balik sini kena tahan dah kena denda pula RM1,000. So tahun ni mungkin tak boleh lah rasanya tak sama saya. Ini dah 97 orang. Kita mula dulu sikit sementara kawan nanti masuk boleh? Tak jelas. Okey, tanya apa? Tak jelas ke? Nanti tengok recording lah kot. Yang tak jelas. Kan kambing. Kan kat mana kambing? Malam ada depan Star City Hotel tu dia jual kambing golek. Saya dah beli 20 100 gram RM20. Dapatlah rasa sebab rasa raya tahun ni tak dapat dah kambing dan masak ayam je kan dah.
masak yang lain, mak saya tu. Okay, so boleh kita mula kelas. Yang mana line tak clear tu, nantilah ya, tengok lagi sikit ke. Tapi topik file ni tak ada apa sangat pun. Tengok nota pun dah. Saya pun dah penuhkan habis. Okay, dah 100 orang dah masuk. Hari ni actually kelas juga betul. Untuk sangat. Okay, apa Okay, hari ni kita tengok topik file. Ada soalan tak on topik-topik lepas? Masih buat lab kan? Langsung tak dengar ke? Adik, mic ni pakai macam mana adik? Tak kuat Tak tahu dah Umi nak kuatkan kat mana. Oh, dah kuat dah. Okay. Ya, Alhamdulillah. Gimik sekejap. Mungkin ni kot. Okay. Okay, hari ni kita tengok topik files. Kuat sangat ke? Okay lah. Okay, actually file ni dia satu topik yang sangat mudah lah. Kalau ikut pengalaman kita before this, kita selalu ambil input daripada user kan. Kita ambil input daripada user, kita guna command scanf. Dan bila kita output kita tengok di screen. Okay, so once kita run program kita, input kita pun hilang, kita punya output pun hilang. So setiap kali kita run program kita, dia akan minta new input, dan bila dia present output, dia akan present di screen. Kan? So basically selama ni what we are using is that. Okay? So konsep file ni dalam C programming dia diwujudkan kita nak bila kita ada keperluan. Okay, contoh ambil input dalam batch. Okay, bukan seorang satu dimasukkan. Mungkin ada batch. Okay, 100 orang punya markah atau 1000 employees punya salaries. Kan macam berat lah kalau orang nak key in satu-satu kan. So maybe we can take it from Excel or we can take it from a notepad punya data. Okay, so inilah keperluannya menggunakan konsep files. So kita dalam program kita tu, kita akan buat beberapa coding untuk kita boleh buka file tu dan ambil input dia untuk diproses. Okay, kata nak cari jumlah ke, nak cari average ke. Sebelum ni kita minta user masukkan satu persatu markah. Tapi menggunakan konsep files, dia adalah untuk kita ambil daripada satu file yang sudah ada data untuk diproses dalam program kita. Okay, so output pula
boleh kita outputkan di screen sahaja ataupun kita boleh juga outputkan dalam satu file yang lain untuk kita rujuk di hari yang lain ke, ataupun untuk kita bagi kepada department lain untuk sambung buat kerja tu. Something like that. Okay, or memang kita nak ambil input daripada user satu persatu, tapi input tu selama ni kita simpan dalam array ataupun kita simpan dalam memori tu sahaja kan. Bila kita rerun, dah tak ada dah input tu. We have to rerun again. Okay, now if you learn how to use files, so kita akan simpan di dalam file untuk rujukan ataupun kita boleh guna di ketika yang lain. Okay, faham so this is what we are going to look into dalam konsep file hari ni ya. Okay, so attender ni dah masuk. Saya check attender ni dah masuk ke tak? Saya ada setkan untuk dia masuk automatik. Okay. Okay, boleh faham Okay, so kita akan teruskan tengok apa yang ada dalam files ni. Okay, seperti biasa kita akan tengok introduction, file declaration and initialization, how kita nak create and open the file. After we open, we have use, we have to close the file, how to check and off file, then how to read from and write into a file. Okay, extra ni random access file ni kita just skip je lah untuk kali ni. Okay, so you fokus yang lain je. Okay, topik file ni insyaAllah tahun ni macam ada dalam final. So, saya harap you all tengok jugalah detailkan fahamkanlah konsep dia. Okay, apa tak mau masuk juga. Okay, bersambung. Okay, so ini adalah penerangan dia sahaja. Okay, seperti yang saya terang tadi. So storage yang before this, the storage is only temporary in the memory sahaja dalam komputer kita. But now we want to make it permanent dalam satu file. So that's why we need file processing. Okay, kalau ada soalan boleh tanya kat chatting tu. So what is a file? Actually a file adalah a group of related records. Okay, kita kesan simpan contoh nama, nombor metrik, markah, test 1, test 2 dan sebagainya. Before this kita key in dan disimpan dalam memori sahaja. Tapi sekarang kita nak simpan dia sebagai record di dalam satu file. So all the field, setiap orang tu adalah satu record. So ada 160 student, maksudnya dalam file tu kita akan ada 160 record. Okay, ini sama konsep yang database. Okay, field macam nama satu field, nombor metrik satu field. So setiap kolom tu adalah field kita panggil. So setiap student punya maklumat adalah one record. Okay, so ini je yang you kena ingat. Step untuk kita gunakan file, first we have to declare a file. So cara declare dia gunakan pointer concept. So file ni adalah nama macam ada reserve command untuk kita memulakan satu file. Lepas tu letak asterisk. Okay, this name it can be any name. Okay, kat sini dia letak, dia adalah internal pointer name ini. So any name lah kita boleh letakkan CPTR ke PPT, ikut lah, it's just a name. Okay, so initialize and open file. Okay, ada beberapa cara lah command dia. So ini adalah salah satu contoh. So CPR yang kita create ni,
Okay, kita nak samakan dengan CPR sama dengan kita bagi command F open. Okay, we want to open that file. Okay, apa file tu? Which file yang kita nak open connect kepada CPTR ni? Kita sepatutnya dalam folder yang sama kita letak dalam program tu ada satu file sama ada .dat or .txt ke apa terpulang. Okay, so .dat or .dat mungkin you tak boleh create lah. Orang yang guna embedded punya tu mungkin boleh create. You boleh create .txt. Okay, so mode ni ada beberapa mode yang kita boleh guna. Nanti kita akan tengok. Okay, so kita kena declare apa file tu, nama internal name dia. Dan internal name tu haruslah di-link kepada file fizikal yang berada dalam folder yang sama. Kalau kita tulis macam ni, dia perlu berada dalam folder yang sama. Kalau kata berada dalam folder yang lain, kita kena letaklah kat depan ni ada backc apa di mana path tu sampai ke file tu. Okey, jelas Okey, dua command ni adalah untuk verify ada data ke ataupun ada ke benda dalam file tu ataupun wujud ke file tu. Okey, sebab dalam konsep file ni, katalah contoh you lupa nak buat myfile.dat ni, tak ada, tak wujud di dalam folder tu. Dia tak ada error tau, dia akan macam terus tak run, dia tak ada error. Kecuali kalau you letak verify ni, if CTR is null, okay, maksudnya dia tak jumpa, you kata printf apa-apa, then only dia akan keluar message. If not, memang dia tak ada message. So, ada keperluan lah. Okay, ada keperluan lah. Okay, so close adalah selepas kita buka sesuatu benda, kita mestilah close. Okay, kita close file. So that dia tak hanging dekat memori tu, file tu dah dibuka tapi tidak di close. Okay, actually sikit je. So how we write it in a C program? Okay, include ni biasalah standard library, mesti kena masukkan. Sebab command file ni ada dalam std library.h. Okay, then kita namakan macam dalam contoh ni, dia bagi arahan file, asterisk, dia bagi nama infile. Infile ni dia nak guna sebagai input file. Okay, lepas tu dia buka satu, dia create another file bernama output file. Okay, infile dengan output file ni we call it internal file names. Okay, file name ni hanya dikenali dalam program kita. Ada infile, outfile, kita link dengan pointers konsep lah. Okay, then how? Okay, selepas kita buka, declare, then only before access kita mesti kena buka, open. So we use infile ni, okay, nak buka file yang mana? Okay, command F open, bagilah nama file kita tu. Okay, so dua-dua pun kena buka. Out file pun kena buka, in file pun kena buka. So dia ada dua command yang berbeza lah. Out file name, okay, out underscore file. So dia akan ada equals F open, okay, akan ada nama lain berserta extension dan mode dia. Mode nanti kejap lagi kita tengok. Ada beberapa mode yang you perlu tahulah. Okay, takat ni boleh terima. Okay, now we just open je, belum buat apa-apa lagi. Tadi kita declare, now kita initialize, lepas tu kita open. Okay, so ini adalah internal file name. Ingat so dalam final kalau ditanya create an internal file name, jangan buat terkejut lah kan, ini internal file name. Mesti kena ada asterisk infile ataupun asterisk any names actually, tapi mesti kena link dengan file. Okay. Okay, now kat sini dia share about a few modes yang ada. Okay, basic modes are, okay, kalau kita guna R, dia letak je di sini R kat mode ni. Okay, ataupun letak je di mana, tadi contoh kan, contoh dia. Nah, di sini mode dia letak je R kat sini. Okay, kalau R maksudnya kita open file tu hanya untuk read.
Ya, kita tak boleh ubah apa-apa pun. Kita just nak ambil maklumat daripada file tu untuk kita baca. Program kita baca, bukan kita ni baca. Program yang kita create tu baca. Mungkin dalam file tu ada senarai 150 markah test 1. Okay, kita perlu ambil daripada tu dan cari average. So kita hanya open file tu untuk read sahaja. Okay, then we have W untuk write. Ini selalunya kita guna untuk output file lah. We have done something, maybe kita dah buat average tu kita nak simpan dalam file. Or kita dah naikkan peratus markah semua 100 student kepada mungkin tambah lagi 10 markah, kita pun masukkan dalam file. So macam itulah, so dia output sahaja. So dia untuk write sahaja, kita tak read daripada dia. Okay, so A adalah append, maksudnya data dah ada, kita nak tambah di bawah. So kita guna A. So R plus kita boleh open dan kita boleh update. Boleh read dan write. Kalau tapi dia bukan override. Dia tambahlah, dia update. Okay, or W plus dia boleh open and create for update. Dia override. So kalau guna W plus, maksudnya dia akan delete lah semua yang dah ada dalam file tu, dia masukkan maklumat baru tu. Tapi file tu boleh guna untuk dua-dua, boleh read dan write. Tapi kalau R plus, dia hanya read, nak tambah tu dia update saja, dia tambah list tu. Okay, dan A plus, append, open or create. So dia boleh baca dan dia boleh append dan dia boleh create. Okay, so selalu dalam soalan dia berkisar kat sini je lah, banyak. So example dalam sesuatu program, macam ni lah. So dia ada create dua file, satu nama in file dengan out file, ada 3 file sorry, ada CPTR dan dibuka in file, dia link kepada file yang berada di dalam C, nama data.txt dan mode dia, file ni dia nak gunakan untuk read data saja. So apa-apa data dalam data.txt ni akan dibaca oleh program tu. Okay, satu lagi out file, nama internal file name dia di open dan link dengan file nama results.txt yang berada dalam C. Okay, dan file ni dia hanya gunakan untuk write sahaja, mode dia. Okay, CPTR pula satu file internal name di-declare dan dibuka untuk dilinkkan kepada myfile.dat. Okay, mode dia guna adalah untuk append. Maksudnya data dah ada, perlu bertambah sahaja. This is how we write in a program. Okay, nanti bila you buat lab, you akan nampak lah. Okay, katalah contoh soalan. Declare and initialize a file pointer that will write to a file named fmoney.txt. So ada beberapa benda kita perlu lihat lah. Dia kata declare and initialize. Maksudnya kena declare. Mesti kena ada command file dan apa nama dia. So di sini dia tak bagi nama internal file name. So kita boleh create lah apa-apa nama di sini. In file ke out file ke. Macam di sini dia letak fp my file. Boleh je. Okay. So file. Then dia kata that will write. Dia ada hint. Maksudnya mode tu dia nak write sahaja to a file named fmoney.txt. So ini adalah file physical yang akan berada dalam folder. So dia initialize fp my file dia create tadi tu dan dia link dengan fmoney.txt. Comma, lepas tu write. So ini adalah command untuk dia link dan memberi mode, sama ada file physical tu digunakan sebagai input file ataupun output file sahaja. Okey, ada soalan tak kat ni? Okey. Boleh? Okey, ni satu lagi contoh. Contoh di sini soalan declare and initialize a file pointer fptr. Oh, kat sini dia bagi nama siap-siap untuk internal name fptr that reads the data from file. Dia hanya untuk baca data daripada file. File mana? indata.dat. So di dalam folder tu dah wujud indata.dat. Maksudnya kita sebagai programmer ataupun di tempat tu perlu adalah file fizikal ni.
Okay, then kita buatlah file *fptr iaitu internal file name ni. Okay, then kita initialize dan link dia dengan command fopen indata.dat ni dah perlu wujud di dalam folder dan mode dia adalah R sebab dia read sahaja. Okay, boleh ke terlalu tepu dah ni? Boleh teruskan. Ada yang duk masuk kelas lagi. Okay. Kalau boleh, Alhamdulillah. Okay, so kita teruskan sikit lagi. Dia sikit je, topik ni tak banyak. So tadi kita dah tengok how to declare. Kita dah tengok how to initialize dan memberi link lah kepada file physical yang perlu berada. So nanti dalam lab, selalunya yang error ni adalah you dah create ni dalam you punya program tapi tak buat lagi file physical dalam folder tu. So kena hati-hatilah. Okay, ini command yang biasa hanyalah untuk verify sama ada wujud ke tak file tu sebab you guna fopen kan. Kalau tak masukkan command ni memang tak akan keluar any error kalau dia tak buka. Dia cuma akan kosong je, tak akan keluar apa-apa lah. Lepas tu you duk heran, apa dah berlaku ni kan. So masukkan sekali command untuk check sama ada dia dapat buka ke tak file tu. Okay, so command dia adalah di sini infile equals to null. Okay, infile equals to null. Dia nak tanya kalau ada null maksudnya dia tak boleh nak buka lah. So print file fails to open. Dan exit lah. Maksudnya keluar berprogram tu. Kalau tak dia tak keluar, dia hang je kat situ. Okay, so you can also combine macam ni. Kalau macam ni kan, dia infile terus kan. Maksudnya kalau buat command macam ni, dah ada di atas dia, open semua dah siap. Macam yang ni pula, dia combine sekali. Command yang open tadi tu, sekali dengan checking. Boleh juga. Terpulang. Ataupun you open dulu kat atas, then only do the checking with the internal file name. Macam ni. Or, dia terus dia buka di sini, dan terus check sama ada dia boleh buka ke tak. Boleh juga dua cara. Okay. Okay, then the question, check whether fptr is open or not. Okay. Check, macam mana kita nak buat command untuk check internal file name ni open ke tak. So, if ptr equals to null, then apa? Okay, di sini adalah command lah. Kalau tak open, apa kita nak bagi dia command. Okay, yang ni declare a file that appends. Maksudnya dia nak declare. Dan dia nak append. Mode mesti something append. Dan physical file dia nama gamein.txt. Okay, if the file open successfully, display success. If not, exit the program. So cara dia satu declare. Dia declare kat sini star fm sebab tak diberi kan nama apa nak dibuat untuk internal file. So dia create star fm kat sini. Then dia linkkan dan initialize fm ni kepada fopen gamein.txt. Okay, gamein.txt ni perlu wujud dalam folder tu. Folder yang sama program tu berada sebab dia tak bagi dia punya path kan dekat depan ni. Tak ada path. Okay, dan mode dia adalah append sebab dia dah hint kat sini untuk buat append. Okay. Okay, then if dia buat checking lah, fm ni adalah null. So null ni adalah dia tak boleh buka. Tak wujud file tu ataupun tak boleh buka, ada error nak buka dan something like that. Then dia bagi command exit, keluar daripada program. Else, kalau boleh buka, printf success. Dia menjawab soalan ni lah. So dalam case program yang biasa,
Kalau boleh buka, kita buatlah kerja apa kita nak buat tu. Nak campur ke, nak apa, nak tolak ke, nak cari percentage ke, nak cari bonus ke, terpulang pada soalan. Okay, so setiap yang dibuka mestilah ditutup, close file. Dah habis buat semua program, dah siap kerja dan kita kena bagi nama close. So command dia F close, so masukkanlah in file atau out file atau CPM, ikutlah nama yang kita create dalam internal file ni. Okay. Okay, yang ni end of file. Bila kita nak read daripada sesuatu file input, kita akan check file end of file. So dia akan read sehingga file tu tidak habis lagi data dia. Okay, tu maksudnya read sehingga file end of file. Ramai message ni. Oh, okay. Okay. So ni contoh lah. Dia buka satu file, dia declare satu file. Dia buka in file ni dan dia link dengan student.dat untuk read sahaja. Dan dia check if null dan dia akan keluar error opening. Kalau dia tak null, dia akan pergi terus ke sini. Okay. While not file end of file. Okay, maksudnya while file tu tidak habis lagi lah, not file end of file. Kalau not ada tanda seruan ni masuknya not, tidak. Kalau selagi tidak end of file, so dia nak buat kerja lah. Kerja tu kita masukkanlah di situ, nak jumlahkan ke, nak apa ke, whatever soalan tu nak suruh buat, dia akan berlaku di sini. Selagi data di dalam in file tu tidak habis. Macam itulah maksud dia. Okay, selepas habis kerja, then close the file. Okay. Boleh terima ke laju sangat macam mana? Boleh? Kalau boleh kita next. Okay, ramai masih duk masuk dah 3.10 lah. Saya tak mau lambat-lambatkan, kesian kat orang yang dah ada Okay, tak apa. Nanti kalau apa-apa tengoklah recording pun boleh. Okay, now kita nak tengok command that we have to use. How to read the file from the text file kan. Okay, so selalunya kita familiar dengan scanf. Scanf ni kita ambil input daripada user di screen. Tapi bila kita nak ambil input daripada file, kita guna F scanf. Ingat yang ni ya. Dia tambah F kat depan. F kat depan ni maksudnya file scanf. Okay, so file scanf nak ambil daripada mana? In file, iaitu input file, internal name dia. %D ke %F ke ni terpulang pada apa yang terkandung di dalam file tu. Jenis dia. Okay, so kalau jenis dia integer, so kita guna %D lah. Dan nama dia kat sini, kita boleh letak yang ni, pun boleh ubah yang kita dah declare kat atas seperti biasa. Tak ada beza. Kalau buat array lah. Kalau variable lah di sini. Okay, or ada another cara kita guna fgetC pun boleh juga. Okay, get character yang ni. So, you boleh explore. Okay, majoritinya selalunya menggunakan yang ni lah. Okay, so yang ini kalau string, dia guna fgets. Yang ni character sahaja, satu character. Okay, yes or no. Macam satu je lah, Y, N. Okay, ataupun female, F and M untuk female and male. So, boleh guna fgetC. Okay, or kalau nak nama, fgets. So, AC name ni adalah string variable or array. Okay, yang bersaiz 10 dan dia ada in file dia. Cara tulis je lah berbeza actually. Okay, so kalau kita nak write, usually kita write printf, dia akan keluar dekat screen kan. Tapi ini adalah cara kita output tu bukan nak keluar di screen, dia nak keluar disimpan dalam file. So you nak tengok output tu macam mana, you kena pergi buka file tu kat text file. Okay, so fprintf out file, nak letak di mana?
out file, internal file name. Dia out file, so nanti dia akan program ni akan check out file ni di link kepada physically file yang mana. Okay, so dia akan letakkan semua markah yang dia ambil tadi di dalam file tersebut. Macam mana you nak tengok, mana markah pun tak keluar pun. Pergi kat folder yang you simpan tadi, physical file, dan buka dia secara manual, you akan nampak lah. Or you nak suruh dia keluar dekat screen, you kena buka pula file tu menggunakan read file or fscanf, then you paparkan macam biasalah, print F di screen. Boleh juga, terpulang. How you write your program. Okay, ada beberapa command lain, macam fputc adalah untuk write one character only, and fputs untuk tuliskan nama or string yang panjang, alamat dan sebagainya. Okay, so kita tengok contoh. Assume, okay, dia ada dua variable, integer IA nilai 100, IB nilai 400. Dia ada satu array untuk simpan nama, size 30, jenis karakter, dia ada input dia Marion Nasir. Dan dia ada satu variable fx sebagai float dan simpan nilai 34.59. So katalah nilai-nilai ni dalam program ni dah di-declare dan di-initialize dengan value. Kita nak tuliskan, write IA, IB dan CNAME into a file called CPTR. So CPTR ni internal file name dia. So command dia fprintf, file dia CPTR, dan apakah yang nak ditulis. So inilah. So dia ada \n. So dalam file tu nanti dia akan ke bawah satu line. So dia akan printkan maklumat lah. So %d first daripada IA. So 100. So next dia ada space kat sini. Okay, next %d. So dia tak 400 sebab ambil dari IB. So dia ada space satu lagi. %s untuk CNAME. So nama, katalah nama Marion Nasir. So dia akan print Marion Nasir. Then the next lagi. So kena buat looping lah macam biasa yang tu. For apa? File not end of file. Contoh tadi, dan command ni akan masuk di tengah lah. So selagi ada record untuk di print daripada file tu, dia akan print. Dah habis record tu, dia akan stop. Macam tu. Okay. Ni soalan lagi. Write the variable IA, fx and the word n into CPTR. So n ni adalah teks lah, teks biasa. Okay, so fprintf, silap kat sini f besar, patut f kecil. CPTR adalah internal name untuk file output tu. %d untuk IA, %f untuk fx, dan untuk %s ni dia letak teks n. Okay, that's how we write it. Okay, now tadi kita tengok macam mana nak tulis. So kita gunakan fprintf. Now contoh untuk macam mana nak ambil. So usually kita ambil daripada user. Okay, you read the book title from the user and then write it in a file. Okay. So contoh ni dia ambil daripada user. Samalah scanf. Dia minta user masukkan title dengan year. Okay, maklumat tu dah ada dalam memori sekarang, tapi dia tak mau outputkan di screen, dia nak outputkan dalam file. So fprintf, cptr, okay, %s, %d sama, dan title dengan year. So now dia tak akan keluar di screen komputer kita, dia akan berada dalam file cptr. Nak tengok, kena pergi buka physical file dia. Okay, boleh tengok another contoh. Okay, semua dah masuk ada 130. Okay. Ini adalah contoh sama, read the cost of an item from the user. So dia nak ambil maklumat daripada user. So dia menggunakan scanf, minta cost. So apa-apa nilai yang dimasukkan RM10 ke, RM20 ke, dia akan disimpan dalam variable cost. Then write it in a file nama out file. So fprintf out file,
Okay, dia ada percent point to F sebab dia print F kan. Out file boleh ada dia punya margin tu tak maulah 600 kan, letak 20 je. So cost tu akan di print, bukan di screen tapi di dalam file yang di link kepada out file. Okay. Ini example untuk read the book title and the year from the CPTR. Ni dah masuk read. Okay, daripada file lain kita nak ambil maklumat daripada file. Macam tadi contoh ni ambil input daripada user. So dia gunakan scanf. Sekarang ni ambil input daripada so dia guna F, scanf. Okay. Boleh? So, tapi sama, yang lain sama. Dia semua kena letakkan internal file name, %s, %d, iaitu title dengan year. Sama. Tak ada isu di sini. Ini je yang berbeza dan cara tulis ni ada sikitlah berbeza kat sini sebab dia kena nyatakan file mana. Kalau scanf tak perlu nyatakan file mana sebab dia keluar dekat screen. Tapi scanf perlu dinyatakan nak keluarkan, nak di scan tu daripada file yang mana. Okey, boleh? Kalau boleh saya nak masuk ke contoh program panjang sikit. Madam. Yep. Saya nak tanya soalan daripada member yang type dalam chat ni. Dia tanya macam ada lah atas tu memang dah tak nampak lah. Sorry. Dia tanya macam mana nak buat physical file tu macam mana katanya. Physical file tu .txt kan, buka notepad. Okay. So memang format tu lah. Notepad je. Lepas tu buahlah nama yang you nak masukkan tu. Nama katalah macam tadi FP Money kan. So FP Money.txt lah, kita save nama dia. So macam file lain pun macam Excel, Word semua tu boleh jugalah. Boleh juga, insyaAllah. Okay. Lagi satu saya tanya, kalau dalam slide ni kebiasaannya slide-slide yang tajuk sebelum ni dia ada type program dengan output. Dalam ni pun ada juga. Ada output dia tulis tak? Program? Output program tu dia tulis tak? Sebab saya tengok kebanyakannya line program tak ada output dia pun. Sebab output dia akan berada dalam file. So dia tak tunjuk dekat sini ya. Nanti boleh dalam lab dia sama je dengan lab ni. Nanti dalam lab punya soalan memang keluar program ni jugalah. Nanti you all try, nanti boleh keluarlah dekat situ. You boleh nak tengok output, kalau you guna printf, tak boleh tengok kat screen dah lah. Kena tengok di dalam file tu. Dia cuma senarai je lah. So file tu janji kena tahu directory dia kan? Macam mana file tu? File tu kalau kita letak file yang berasingan, contoh macam kita letak dekat C ke apa, directory dia kita kena state sekali lah dia dekat path mana. Betul. Kalau berada di path yang berlainan daripada program tu, you kena letak detail lah kat mana. Bila kita letak macam contoh ni student.dat je kan, you tak ada dat, you kena guna txt lah. So kalau dia tak ada path kat sini, maksudnya kena berada di folder yang sama dengan program tu. Okay. Nak mudah ambil yang tu lah kan, sebab tak mau nanti kod error yang dia tak boleh jumpa path lah, apalah lagi masalah. Untuk starting, you save kan, you selalu save program you dalam satu folder kan. So you savekan .txt file tu, student.txt tu di folder yang sama. Dan you boleh try. Okay, faham dia. Okay, alright. Okay, any more question? Okay, tak ada Okay, contoh kita tengok ni, nanti you boleh guna code block. You boleh run program ni tengok. Cuma saya nak you lakukan perubahan yang ni lah. .dat ni macam ada dulu sebab saya ambil nota lama ni, .txt Sebab Word saya ada masalah dengan PowerPoint, tak boleh buka yang baru untuk save PDF. So saya guna yang lama ni dulu. Dalam program ni dia include dua-dua. Yang ni biasa untuk printf, scanf. Kena include studio.h juga.
Dan kita kena include student stdlib ni sebab kita guna command file ni. Okay, file ni berada dalam standardlibrary.h. Okay, so ini adalah main. Saya sini sampai sini. Semua berada dalam main. Dia tak ada function lain-lain dah. Dalam contoh ni, sebenarnya boleh je kita nak buat berfunction-function. Boleh, tak ada masalah. Tapi untuk memudahkan kefahaman file, kita guna main dulu. So dalam ni dia create dua file, satu internal name in file, satu out file. Okay, dan dia ada create variable, iMarks, iTotal dan initialize kepada 0, iCount dan initialize kepada 0 dan another average load. Okay, ini adalah variables. So now dia buka dulu, dah declare kena buka in file, dia buka dan dia link dengan student.txt, you ubah ni So student.txt macam Arif tanya tadi perlu dah wujud di dalam folder tu. You dah pergi kat notepad ke atau word ke, you save as student.txt. Okay, dan ini adalah read mode. Mode semua berlaku dalam program, dia tak ada kecoh dengan file. You kena wujudkan sahaja file tu. Okay, tapi di sini kalau dia kata in file mesti read file kan, maksudnya kena ada dah beberapa input di dalam tu lah untuk you read. Sebab sekarang you kata nak read kan. Okay, so dalam in file perlu ada data. So kita tengok dalam ni contoh nanti data dia apa dia perlu. Jadi kita tengok di sini So ni out file, dia open satu lagi student.out. Macam case you jangan buat OUT, you bagi nama lain pun boleh. Ataupun OUT boleh juga kot. Student DOT ni sebab dulu kami belajar guna Linux kan. So dia ada guna .out. You all guna code block, you bagi nama lain pun tak apa. Student out.txt pun okey. Okey, tapi dalam lab okey dah kot. Lab dah latest punya. Okey, dan ini adalah untuk write sebab output kan. Output file adalah untuk write. Okay, now. In file, if in file equals to null, ini adalah untuk check sama ada dia boleh open ke tak file tu. So kalau you tak create, dia error lah. Kalau you dah create, dia takkan ada error. So ini adalah command untuk buat benda yang dia nak suruh tu tadi. Okay, while not end of file in file, selagi ada data di dalam in file, so dia nak scanf. Scanf apa? Markah. Okay, so maksudnya dalam file nanti you nak create ni, dalam tu perlu ada markah berjenis integer. Jangan buat float lah kalau you dah declare kat sini, integer. So dalam file tu you letaklah beberapa data macam contoh 50, 70, 80 macam tu untuk you test file program ni. Sebab dia input file. Okay, so dia akan scan, lepas tu dia akan plus iCount sebab dia nak simpan maklumat berapa dah yang dia ambil maklumat daripada file tu. So kalau setiap kali dia ambil satu markah dia count. So satu. So kalau ada 100 lah iCount ni. Okay, so dikira total. Setiap kali dia ambil markah dia kira total markah yang ada dalam file tu. Kemudian dia print juga iMarks. Tapi print di mana? Bukan print di screen. Dia print di file yang lain iaitu output file. So nanti you create satu nama output file ni dan dia akan print balik semua markah ni di file yang satu lagi. So kat screen tu hitam je lah. Dia tak keluar. Macam tu. Okay, kat screen tu hitam je. Dia tak keluar sebab tak ada printf. Dia ada fprintf sahaja. Kalau you nak lah dia keluar di screen tu, you boleh lah create another command printf untuk buat perkara tu. Macam biasalah, tu tak ada isu. Okay, tapi kalau kita guna command fprintf ni, dia keluar dekat file saja. Macam Arif tanya, dia tak akan keluar kat mana ni output dia. Pergilah buka file output file tadi tu. Okay, boleh? Total ni pun you boleh simpan dalam file. You boleh create je lah another one kat sini untuk simpan di dalam file. Okay, so habis buat total, dia kira average. Lepas tu dia print pula average di sini. Dia print di mana? Dia tak print di screen, dia print di file juga. So dalam file output tu, dia akan terkandung semua maklumat data tu dan juga average dia. Okay, dah habis kerja, dia pun close dua-dua file. Habislah. So dia adalah program yang you cipta
untuk menggunakan data daripada sebuah file dan dia print juga di file. Dia sebenarnya boleh je ambil daripada user print dalam file boleh. Ambil daripada file print dekat screen boleh. Mana-mana pun boleh. So apa yang membezakan dia command yang kita gunalah. Print di file, print F. Print di screen, print F. Ambil dari user, scan F. Ambil dari file, scan F. Macam tu. So command yang kita guna yang menentukannya. Okay, boleh program ni? Ada yang tak faham boleh je saya ulang. Ada masa lagi sikit. Boleh so nanti cuba lab tu. You boleh tahulah. So yang ni dia hanyalah bagi contoh lah. Dalam student.txt tu nanti dah kena ada lah input dia macam something lah. Ada data. Dan output tu nanti dia akan display semua output marks tu dan dia akan display juga dia punya average. Okay, sebab kalau tengok kat program ni ada \n kan. Sebab tu average tu di print di next new line. Okay. Okay, random access ni dia hanyalah macam baca je lah, dia hanya untuk cerita selalunya dia sequential tapi kita juga boleh guna random access kalau kita nak guna large database dan sebagainya. You nak baca-bacalah boleh je. Tak baca pun okey juga, ikut terpulang-terpulang. Okay. So ni ada dia punya cara dan sebagainya lah. Saya tak mau confusekan lagi, saya nak you faham dulu yang basic ni. So yang tu nanti you baca je untuk pengetahuan you. Okay, file ni memang kalau you tanya saya perlulah you faham, buat lab betul-betul dan fahamkan. Sebabnya memang insyaAllah akan ada beberapa soalan yang guna file. C ni semua topik masuk actually, cuma sikit banyak je lah. Kali ni file nampak macam ada juga beberapa soalan dalam file. So rugilah. Benda yang senang ni kalau you tak score macam rugi kan. Sebab just kena ingat macam mana nak open, macam nak close dan how to work on it. Itu je. Okay, boleh? Ada apa-apa soalan? Ada. Yup. Tu dalam simpan data. Ya. Ini soalan ni dalam satu file tu memang boleh simpan data untuk satu data type je. Oh bukan, boleh simpan macam-macam lah. Macam contoh kat atas ni ada nama pun boleh. Boleh ikut arahan kita. Ada kan dia buat satu banyak-banyak tu. Okay, initialize, share. Boleh nama, dia banyak-banyak data type pun boleh, dia tak ada isu pun. Cuma command je berlainan macam ni ataupun fcats ni untuk ambil input. You nak simpan macam ni, markah dia simpan nama pun boleh. Ataupun macam ni kan. You guna print F, okay, dia ada integer nama. So next line lagi integer nama. So next line lagi integer nama sebab dia ada \n. So boleh je beberapa data type, tak ada masalah. Okay, Syarul Nizam, faham So boleh. So terpulang pada programmer lah actually, macam mana kita buat. So yang lain tu tak ada isu. Okay, any more question? Dia pun tak mau ambil masa banyak. So kalau tak ada soalan, nanti minggu ni mungkin akan ada lab assessment. You buatlah lab tu seterusnya. So Ahad depan kita raya. So ini adalah Ahad terakhir untuk bulan puasa kan. So Ahad depan kita raya. Selepas raya nanti mungkin kita buat satu lagi perjumpaan, mungkin nak bincangkan salah satu soalan pasir ke, nak tak? Boleh madam, boleh ya. Kan, lagi awak dah raya tu kan lupa semua, kosong kan, dah makan lemang banyak kan, cepat masa berlalu. Tak, sekarang
Aduh. Okay, so Ya. Alhamdulillah. Ya. Dia minggu ni rasa dah nak raya puan. Awak raya. Final bila? Final kalau ikut kita kalau ikut sekarang punya keputusan 29 hari bulan ke atas lah. 29 hari bulan Jun ke atas. Tak tahu lagi tarikh bila. Sebab kita mohon face to face. So kalau kerajaan benarkan, you kena datang buat face to face. Memang kena masuk dah lah waktu tu kan. Midterm kita akan buat lepas raya, online lah. Tapi dia akan ada masa yang pendek lah, 1 jam 2 jam saja. You jawab macam tu kat situ je. Nanti Madam, sahabat, jangan risau. Ya. kira kalau masuk yang 28, 29 tu, kira masuk tu final ke macam mana puan? Betul. You akan datang sebab ada beberapa, ramai juga yang akan main tu. Ada beberapa subjek macam dia punya lab pun ada lab assessment macam kita semua buat online kan. Macam ada beberapa student dia kena main sini buat lab assessment. So ramai jugalah yang akan datang lab assessment, buat final. So kalau yang final ni datang untuk buat final dan juga lab lah. Kalau ada beberapa yang nak buat lab, boleh buat lab lah. Kita pulang. Digit. Apa dia digit pun final sama kan? Face to face kan? InsyaAllah lah 29 Jun takkan tak balik mai lagi. Tak mau balik mai. Jun tu bukan Mei tau. Jun. 29 Jun. InsyaAllah. Okay. Tapi tak tahu lagi kan keputusannya. Kalau kata KPT kata tak boleh juga. Mesti kena buat online. Kita akan kena wajib juga kita buat online. Tapi kalau KPT tak kata macam tu, kita akan buat face to face. Atau pulang di waktu tu lah sama ada masih PKP ke tak. Okay, sebab hari tu kita tak maulah semua subjek online, awak yang teruk kan. Semua kosut. Bila masa nak buat? Nanti result pun tak elok. Macam ni you ada masa. Actually you untung tau. Bila kita kata face to face, you ada masa sampai 29 Jun. You boleh buat orang lain punya coursework semua. Then masa 29 Jun ni katalah masih PKP dia suruh buat online juga. Waktu tu you memang fokus untuk digit dengan C je lah online sebab orang lain dah siap dah. Kan? So ada kelebihan lah. Di situ kita cuba nak macam meringankan you lah. Faham kan? Okay. Apa lagi soalan? Final berapa peratus? 40% final. Lab assessment 40, final 40, midterm 10, logbook 10. Habis lah. Okay. Midterm 10% je. So kita mungkin buat online lah. Nanti dah lepas raya kita pilih lah hari apa-apa 1 jam 2 jam. Nanti kita bincang dalam perjumpaan selepas kita lepas raya tu. Nanti saya message you all ya. So tapi midterm sampai function je lah topik dia. Dia tak masuk lah file, processing, structure semua tak ada. Dia sampai function yang first tu je. Okay. So minggu ni jangan pening-pening. Minggu ni you study untuk lab assessment dulu. Tengok balik lab array. Memang ada coding. Mungkin ada coding yang flowchart macam tu je lah. Sikit coding je lah. Memang lab assessment kena coding sebab dah mau pun lab assessment kan. So mungkin you kena buat code block tu dan snapshot hantar macam biasalah agaknya. Sebab sekarang soalan ada beberapa set soalan, so terpulang pada lecturer tu dia nak pilih yang mana. So kena berhubung dengan lecturer lah. So you fokus untuk jangan confusekan banyak-banyak. Tolonglah mak masak ke, buat kuih ke, pergi kedai tolong mak ke boleh. Tapi minggu ni you fokus untuk lab assessment dulu. Nanti lepas raya you boleh baca pula untuk you fokus midterm. Okay, habis midterm baru pula you fokus lah buat yang coursework subjek lain semua dah habis ke? You all? Sebab yang lain semua tukar jadi coursework kan. You SEM ni digit dengan C je kan yang face to face kan. Sebab kami nak beli masa juga untuk awak. Kalau tak, you bayangkan digit pun sekarang buat juga coursework
final apa C pun buat coursework you akan teruk lah kan. So sekarang you fokus coursework yang lain tu. Untuk C, you buat like assessment dulu. Nanti lepas raya, kita cuba cari masa untuk midterm. Masa kita buat midterm, masa orang lain pun okey dah kan. So nanti lepas 28 Jun, okay, you akan fokus pula untuk final. So you ada ample of time lah untuk plan. Siapa yang ambil internet working, betul, you pun ada final juga. Okay, so you ada beberapa student akan datang untuk 2-3 final. Dia terpulang lah, lain student lain case dia. Okay, kami cubalah saya pun discuss kan nak bagi you all main lah. Kalau semua tukar coursework memang nangis you. Sebab subjek USM ni memang tough kan. Okay, insyaAllah kita doakan Allah memberi kita meringankanlah ujian kita kan. InsyaAllah you belajar semua yang Allah bagi ujian ni tak akan macam adalah kebaikan daripada Allah tu. Kalau you rasa benda tu susah, sebenarnya ganjaran tu banyak. Kalau you tak rasa susah, ganjaran tu berlainan kan. Setiap orang macam lain lah ujian dia. So kita sabar je lah insyaAllah. Muhammad Luqman apa gambar hang ni? Tak tutup aurat. Gambar lama apa? Gambar lama. Gambar lama tapi hang tak tutup aurat tapi pahala aku Allah, tak faham lah awak je. Okay, Aiman, astaghfirullahalazim. Dia keluar pula tiba-tiba kat depan ni kan. Jangan marah Luqman, awak je ni. Ada apa? Okay, so jangan risau, stay at home, buat semperit banyak-banyak. Nanti my face to face boleh bawa kuih. Ke dah kulat dah sebulan dah kan. Dah masuk perut masing-masing dah. Okay? Okay, tak ada soalan kan? Okay, tak ada soalan. Okay, buat lab Sekarang ni you all lab takat mana dah? Structure dah mula buat belum lab? Tak pointer puan. Kat pointer Okay, kat pointer tak apa, buat je pelan-pelan. Lagi habis you ada masa lah sambil you buat CA orang lain tu, you buat lab. Lepas tu fokus like assessment je untuk minggu ni. Lepas tu ada masa lagi tau, habis dah lab CA yang lain tu akan cuba habiskan dalam mungkin lepas raya seminggu 2 minggu tu dia orang akan cuba habiskan lah markah coursework tu. So kita akan selit midterm lah, tengok minggu mana, nanti kita discuss lain. So don't worry too much lah now. Okay? InsyaAllah ada mencuba. InsyaAllah. Okay. Ada apa-apa saya minta maaf banyak-banyak nak atas segala kekurangan ni. Saya pun cubalah yang terbaik untuk bantu awak insyaAllah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa maksudnya lepas raya lah kan. Yang mana lab dengan saya akan jumpa dengan saya lagi. Yang mana tak lab dengan saya akan jumpa lepas raya, kita akan buat satu session macam ni lah ramai-ramai. Mungkin kita ambil 1-2 soalan untuk discuss lah insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa saya end our class. Nanti rakaman ni saya masukkan juga untuk you, mungkin you nak tengok ke apa ke di kemudian time. Okay, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Raya. Okay, bye. Miss you all. Jaga kesihatan puan. Terima kasih puan. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Afif. Thank you. Thank you, Rifki. Siap.
Terima kasih Puan. Thank you. Sama-sama, thank you. Tapi ada dengar tak ada faham ah. Tak ada faham. Saya tak tanya soalan. Esok insyaAllah lab macam biasa Izzati. Nanti saya bagi link ya. Bye Puan. Sama-sama, terima kasih. Nanti saya letak video ni dalam classroom macam biasa. Ya, selamat raya. Mak Azai batin.